Hai, salam sejahtera. Jadi kita teruskan dengan subtopik 1.4 Cell Electrolysis. Faktor yang mempengaruhi hasil elektrolisis larutan aqueous. Okey. Jadi tadi kita dalam video sebelum ini kita telah belajar sepatian leburan. Jadi kalau sepatian leburan maksudnya bahan itu dipanaskan dia menjadi lebur. Masa itu dia hanya ada dua ion saja yang bergerak secara bebas. Jadi senang. Satu pergi anode, satu pergi cathode. Tapi kalau dalam subtopik ini larutan aqueous, dia aqueous ini maksudnya dia campur air. Bahan itu dia campur air, kacau, sehingga bahan itu larut dalam air. Jadi ini untuk larutan aqueous dia pening kepala sikit. Okey, kita tengok nota dulu. Semasa elektrolisis larutan aqueous, selain ion daripada zat terlarut, ion hidrogen dan ion hidroksida. Okey, betul. Ion hidroksida OH negatif dari penceraian separa air turut hatiu. Okey, apa maksud ayat ni? Contoh sebagai contoh. Larutan natrium klorida. Dia mempunyai 4 ion yang bergerak secara bebas, iaitu natrium klorida. Kita boleh asingkan natrium dengan klorida, iaitu Na+ dengan Cl negatif. Tapi kerana larutan, maksudnya dia telah campur air. Jadi air itu dalam air H2O, dia mengandungi ion hidrogen dan juga ion hidroksida yang bergerak secara bebas. Jadi sekarang, dalam anode cathode, dua ion akan bagi anode, dua ion akan bagi cathode. Jadi, tapi kita hanya boleh pilih satu sahaja antara dua itu. Itu yang susah. Nak pilih mana? Jadi, terdapat 3 faktor yang mempengaruhi pemilihan ion untuk dinya charge. Okey, kita hafal sikit. Faktor pertama, nilai anode. Faktor kedua, kepekatan larutan. Dan faktor ketiga, jenis elektrod. Masih ingat apa itu elektrod? Jenis elektrod yang digunakan. Jadi nanti cikgu akan terangkan setiap satu. Okey, kita tengok dulu nilai anode. Okey, kalau di anode, semua faktor ini mempengaruhi anode. Untuk cathode, kita semua guna konsep yang sama, iaitu kalau cation ataupun ion positif, ingatlah senang saja. Cation itu adalah ion positif. Jadi kalau ion positif, kita pilih nilai anode yang lebih positif. Senang kan? Boleh? Cation maksudnya ion positif. Sama, bawa maksud yang sama. Ion positif. Kalau cathode, ataupun kalau ion positif, cation, kita pilih nilai anode yang lebih positif ataupun kurang negatif. Dalam siri keupayaan elektrod piawai, iaitu inilah nilai anode lah. Okey, jadi faktor pertama, nilai anode, iaitu kalau anion ataupun ion negatif, senang sajalah. Ion negatif, kita pilih yang lebih negatif dalam siri keupayaan elektrod piawai. Boleh Jadi saya tengok, kita ingat faktor pertama, nilai anode. Kalau ion positif, kita pilih yang lebih, kalau ion negatif, kita pilih yang lebih negatif. Kalau ion positif, kita pilih yang lebih positif. Okey, manakala untuk ini, kalau kepekatan dia agak tinggi dalam sesuatu larutan itu, jadi kita tak akan tengok faktor pertama. Kita akan pilih Cl negatif, Br negatif ataupun I negatif. Okey, untuk ini nanti cikgu akan terangkan. Jadi sekarang murid-murid hafal dulu. Terdapat 3 faktor. Saya nak terangkan setiap satu. Saya akan terangkan faktor pertama dulu, iaitu nilai anode. Faktor 2, kepekatan larutan. Dan faktor ketiga, jenis elektrod. Okey, jom kita tengok faktor pertama. Okey, faktor pertama adalah nilai anode ataupun nilai keupayaan elektrod piawai. Okey, sebagai contoh, elektrolisis 0.2 kepekatan molaliti larutan kuprum 2 sulfat dijalankan. Ini adalah susunan radas untuk elektrolisis. Jadi cikgu kamu sepatutnya membuat eksperimen ini di sekolah. Jadi kamu boleh fahamlah. Okey, jadi sama juga yang panjang itu adalah anode. Nanti ada gambar di bawah. Kita gunakan elektrod carbon C. Kita akan gunakan elektrod carbon. Dua-dua patang ini adalah elektrod carbon yang berwarna hitam.
Okey, jadi pertama, murid-murid kena tulis. Jadi pertama macam ni dulu. 4. Larutan 4. Leburan 2. Ini larutan 4. Dapat tulis 4 ini. Iaitu cuprum 2 CO2+, sulfat, SO42 negatif, dan kerana perkataan larutan, maka dia ada H2O, jadi dia akan menjadi ion H+ dengan ion OH negatif. Jadi ada 4 dulu. 4. Kemudian anode cathode. Buat macam ni. Anode cathode. Apa-apalah. 4. Anode cathode. Seperti gambar ni. Tertarik. Ingatlah gambar aja perkataan seterusnya. Dia macam ni. Bateri yang panjang dia adalah anode positif, dia suka negatif. Tengok gambar jadual. Saya suka guna jadual. Ini gambar untuk kamu nampak sajalah apa yang berlaku. Okey, jadi ada 4 ion ini. Jadi anode 2 akan pergi ke anode, 2 akan pergi ke cathode. Okay. Jadi anode positif dia suka negatif. Cathode negatif dia suka ion positif. Okay. Jadi ini gambar supaya kamu nampak siapakah akan pergi ke anode, iaitu ion negatif. OH negatif dengan SO42 negatif. Yang cathode H+ dengan CO2+ akan pergi ke cathode. Okey, jadi sekarang dua ini kita hanya boleh pilih satu. Tak boleh kahwin dua-dua. Okey, jadi saya buang gambar. Jadi setiap kali elektrolisis, cikgu cadangkan mesti ikut langkah ini. Pertama, tengok ada perkataan larutan ataupun tidak. Ada 4. Tulis 4 dulu. Senaraikan 4. Lepas 4, anode cathode. Seperti ini. Tertarik ataupun bergerak. Anode cathode. Jadi sekarang nak pilih yang mana? Hanya boleh pilih satu saja. Jadi ini adalah ion negatif. Apa nota dia? Kita pilih yang lebih negatif. Okey, tak ada negatif tak apa. Ataupun kurang positif. Boleh. Sama dua-dua maksud yang sama. Jadi di sini kita pilih yang lebih negatif ataupun kurang positif. Jadi kita pilih OH negatif. Kenapa? Kerana nilai inode dia adalah lebih negatif ataupun kerana dia adalah kurang positif daripada ion SO42 negatif. Maka OH negatif akan dipilih. Dan setengah bersamaan dia, minta maaf, susah. Murid-murid kena hafal. Jadi kita guna 4 orang hantu, 4 hantu, 4 orang hutan, bolehlah 4 orang hantu, 2 buang air, seorang buang gas oksigen dan 4 macam inilah kita hafal. Dan soalan boleh tanya perhatian dia kerana oksigen dibebaskan, jadi perhatian adalah gelembung gas tak berwarna dihasilkan. Okey, hasil apakah nama hasil? O2, jawapannya oksigen. Okey, cathode pula ada 2 juga. Kita tak boleh pilih dua-dua. Kita hanya boleh pilih satu saja. Okey, saya telah senaraikan nilai inode dia. Cu positif dengan H+ adalah kosong. Okey, jadi ini ion positif. Kita pilih inode yang lebih positif. Jadi akan dipilih, Cu akan dipilih. Jadi jawapannya Cu, ion Cu2+ adalah ion yang dinya charge. Boleh? Saya ulang. Kalau negatif, kita pilih yang lebih negatif ataupun yang kurang positif. Jadi kita pilih OH negatif. Sebelah kanan adalah kita ion positif, kita pilih yang lebih positif. Jadi CO2+ dipilih. Akhirnya setengah bersamaan dia adalah CO2+ plus 2E dinya charge, hilang charge, akhirnya menjadi Cu. Apakah pemerhatian dia? Pembejaan perang akan terenap kerana cuprum adalah berwarna perang. Apakah nama hasil dia? Jawapannya cuprum terbentuk. Ini hasil dia. Cu terbentuk. Okey, jadi selain pemerhatian dua-dua ini, ada lagi satu pemerhatian pada elektrolit, iaitu larutan biru cuprum 2 sulfat ini akan semakin pudar. Jadi sebenarnya larutan ini ada warna macam Pepsi Blue, sangat cantik. Tapi warna biru dia semakin pudar, semakin keamatan warna biru dia semakin berkurang. Apa sebab? Kerana kepekatan ion CO2+ ini telah berkurang. Ingatlah,
Cu2 plus yang menyebabkan larutan itu berwarna biru. Jadi sekarang Cu2 plus telah menjadi Cu. Maka biru semakin pudar. Cu2 plus no more, so blue color no more. Idea dia macam ni lah. Idea dia macam ni. Okey, jadi kita tengok satu video supaya kamu lebih faham, satu simulasi lah. Okey. Ni electrolysis larutan cuprum 2 sulfate. Okey, jadi terdapat berapa ion? 4. Lepas tu macam ni. 2 bagi anode, 2 bagi cathode. Ingatlah. Bila on elektrik, sekarang dia belum bergerak lagi ya. Kita mungkin dia tutup switch kot. Okey, anggap sekarang switch sudah ditutup. Jadi dia 2 akan bagi anode, 2 akan bagi cathode. Lepas ini kita akan pilih salah satu sajalah. Di sini OH negatif akan dipilih. Dia akan melepaskan elektron, menghasilkan gas oksigen dan juga air, H2O. Di sinilah murid-murid kena hafal 4 orang hantu, 2 buang air dan seorang oksigen O2 dan 4 E. Okey, ini yang berlaku di anode. Untuk cathode sama juga. Pilih mana? Dia pilih Cu2+. Cu2+ akan menerima elektron menjadi Cu yang berwarna perang. Jadi, pebejau perang akan terenap pada elektrod karbon. Cu2+ menerima 2 elektron menjadi Cu. Nampak kan? Bagus. Okey, tamat. Jadi inilah konsep elektrolisis. Boleh? Senang? Senang atau susah? Okey. Jadi cikgu bagi tahulah. Anode di sini saya bagi tips, hints lah. Selalunya OH yang dipilih. Selalunya OH yang dipilih. Di sini saya tak boleh bagi tahulah. Kena tengok nilai E0 dia. Untuk ini selalunya OH akan dipilih lah. Okey. Baik, seterusnya kita tengok faktor seterusnya. Kepekatan larutan. Okey. Baik, sekarang kita akan jadikan elektrolit itu pekat. Okey. Bagaimana kita tahu larutan itu pekat ataupun tidak? Okey, jadi selalunya macam mana? Satu ke atas lah dikira pekat lah. Satu ke atas. Dan kalau kita nak, kalau cahaya kita selalunya letak 0.0001 macam itulah. Maksudnya soalan dia akan bagi kamu nampak memang jauh beza lah. Memang jauh beza. Sebenarnya kadang-kadang 0.5 pun dikira pekat lah. Tak apa. Jadi soalan tidak akan keluar soalan yang terlalu mengelirukan. Contohnya 0.5. Budak pun tak jelas. Itu adalah pekat ataupun cair. Jadi kalau nak betul-betul cair, kita akan tulis 0.0001. Memang itu cair lah. Okey, kita fokus balik. 1. Pekat. Okey, pekat. Jadi sekali lagi, elektrolisis larutan natrium klorida. Ini dulu. 4. Sini. Natrium, Na+, klorida, Cl negatif. Larutan, bila ada pekatan larutan, terus tulis H+ dengan OH negatif. Okay, lepas tu nak buat apa? Bergerak secara bebas. Tertarik. 2 bagi anode, 2 bagi cathode. Lepas itu pilih. Macam cikgu tadi bagi tahu kan, selalunya kita pilih OH negatif. Selalunya. Kerana dia lebih negatif ataupun kurang positif lah. Tapi dalam faktor kedua ini, kepekatan, dia pekat.
Kalau pekat, kita kena pilih nota dia macam ni ya. Kalau pekat, okey, saya tulis nota. Kalau pekat, kita kena pilih G, B, I. Okey, tolong salin nota ini. Kalau pekat, dia akan pilih GBI. Cinta BI, GBI. Kalau wujud lah. Kalau ion ni wujud. Okey, contoh satu pekat. Jadi always jangan fikir. Kita akan pilih G, sial negatif. Apa sebab kita pilih G? Kerana kepekatan ion sial negatif adalah lebih tinggi daripada ion hydroksida OH negatif. Okey. Jadi maka kita akan tulis setengah bersamaan dia. Sial negatif akan di-nya charge menjadi sial. Akhirnya sial akan menjadi Sial2. Okey, inilah setengah bersamaan dia. Susah, tak apa. Murid-murid cuba hafal. Pemerhatian apakah warna gas klorin iaitu hijau kekuningan dibebaskan. Hasil dia adalah klorin terbentuk. Okey, sebelah sini kena rujuk kepada nilai E0 di ion positif. Kita pilih nilai E0 yang lebih positif. Okey, jadi di sini kita akan pilih ion H+. Apa sebab? Kerana nilai E0 dia, ion H+, adalah lebih positif daripada ion Na+. Okey, setengah bersamaan H+ adalah seperti ini. H+ campur E akan menjadikan ion atom hidrogen. Tapi atom hidrogen tak wujud. Dia akan gabung dengan atom hidrogen lain menghasilkan H2. Ini yang berlakulah. Okey, jadi nak tak nak murid-murid kena hafal. Jadi kalau di sekolah saya akan bagi quiz kepada murid-murid saya lah untuk buat setengah bersamaan. Memang fokus kepada setengah bersamaan juga. Okey, hidrogen ada warna ke tidak? Tak ada. Jadi pemerhatian dia, gelembung gas tidak berwarna dibebaskan. Apakah hasil dia? Hidrogen terbentuk. Jadi yang ini adalah soalan-soalan yang mungkin, yang selalu ditanya. Setengah bersamaan di anode, setengah bersamaan di kathod. Cikgu telah susun di dalam jadual. Okey. Jadi ini adalah faktor kepekatan. Okey, jadi murid-murid mesti masih keliru sebelah anode. Kathod ni tak ada masalah. Kathod selalu kita pilih nilai E0 yang lebih positif. Yang lebih positif. Okey. Jadi di sini cikgu telah buat satu jadual. Cikgu telah susun. Okey. Jadi sebagai contoh jadi saya selalunya okey, saya buat satu soalan dulu. Kejap. Hang. Sorry. Okey, sebagai contoh kalau larutan kalium iodida digunakan, okey, ion iodida dengan ion hidroksida akan bergerak ke anode lah. Jadi, okey, kita abaikan ini dulu kita tutup ini dulu. Sorry. Okay, kita tutup ini dulu. Cikgu selalunya main-main dengan anak murid saya lah. Okey, murid-murid. Dua ini pilih yang mana? Jadi ada murid dia kata, oh cikgu pernah bagi tahu, mesti pilih OH negatif. So saya kata, salah. Then OH negatif salah, mestilah I. Jadi mereka pun kata, pilih I. Saya kata, salah. Jadi dua-dua pun salah. Nak pilih yang mana? Maka saya bagi tahu jawapan. Anda perlu tanya balik cikgu. Larutan ini pekat ataupun tidak? Oh, faham? Tak faham kan? Tak faham? Okey, tak apa. Baik, kita tengok balik Jadi macam ni, kalau soalan dia bagi KI tak ada jawapan. Tak ada jawapan. Okey, kita modify jawapan ini. Okey, tengok. Sekarang macam ni Contohnya, larutan kalium iodida. Jadi, dua ion ini akan bergerak ke anode. Okey. Pilih yang mana? Selalunya OH negatif, betul tak? Ingat cikgu ingat cakap cikgu, selalunya OH negatif. Kerana nilai E0 dia lebih negatif ataupun kurang positif. Okey. Tapi, tengok ini, dua. Dua maksudnya apa? Pekat. Yes, very good. Jadi kalau pekat kita pilih I. Ingatlah nota dia. Pekat GBI. Pekat GBI. Cikgu kena sebut perlahan sikit. Kalau terlalu cepatlah, dia macam jadi bahasa yang tak berapa elok. Kalau Cina dia tahulah GBI.
GBI. Okey, kena sebut belan sikit. Okey. Baik, sama juga kalau larutan kalau asid hidroklorik digunakan HCl, dua ion ini akan bergerak ke anode. Pilih yang mana? 0.001. Ini pekat ke cair? Cair. Jadi kita pilih OH negatif. Yeay. Okey. Sekali lagi, NA pekat. Cikgu kata selalunya pilih OH negatif, betul tak? Tapi ini nak pilih mana? OH negatif? Tidak. Kita pilih Br negatif. Kenapa? Kerana pekat. Very good. Okey, jadi kesimpulannya, kalau ada cinta GBI, kita kena tengok larutan itu pekat ataupun tidak. Jadi saya bagi case yang ketiga, kamu cuba tengok. KNO3. Okey, dua-dua ini. Pilih yang mana sekarang? Ni confused. Cikgu, dua pekat. Pekat. Nota saya ingat nota saya. Pekat GBI. So, pilih yang mana? Jawapannya pilih OH negatif. Kenapa? Jadi, kerana tak ada, yes, tak ada GBI, yes. Jadi, ingat, kepekatan hanya mempengaruhi GBI. Kalau tidak, kita semua pilih OH negatif. Kenapa? Kerana nilai inod OH negatif adalah lebih negatif. Okey, jadi ini adalah sedikit nota, saya harap kamu faham. Kalau tak faham, tanya cikgu lah di sekolah lah. Tak boleh buat apa lah. Okey, jadi kita teruskan dengan faktor terakhir adalah faktor yang saya paling suka, paling senang. Faktor terakhir. Pertama, bagaimana kita tahu dia adalah faktor terakhir? Kita kena tengok elektrod dia. Dua batang kayu ini. Okey. Selalunya kita guna karbon bukan? Kalau kita gunakan elektrod cuprum ataupun elektrod argentum, ada dua contoh saja. Mungkin cuprum, mungkin argentum. Maka dia adalah faktor ketiga, jenis elektrod yang digunakan. Okey, ion yang bergerak secara bebas seperti biasa, Cu2+, SO4 2 negatif, kalau larutan H+ dengan OH negatif. Okey, kemudian ingat anode cathode, ion yang tertarik 4, 2 anode cathode. Okey, anode cathode, ion yang tinggal charge, jawapannya tiada. Dua-dua dia tak mau. Ini elektrod lah. Jadi dia mau apa? Dia sendiri. Dia sendiri. Elektron cuprum sendiri, Cu sendiri akan melepaskan elektron dan menjadi Cu2+. Dia sendiri kata, tak mau. Dua-dua ini saya tak mau. Saya sendiri melepaskan elektron dan menjadi ion Cu2+. Akhirnya perhatian elektrod di sini dia akan menjadi semakin nipis. Hasil dia adalah ion Cu2+, ion cuprum 2. Manakala sini seperti biasa, kita pilih nilai inod yang lebih positif. Cikgu malas nak tuliskan, jadi kita cepat sikit. Kalau rujuk di nota atas, jadi nilai inod untuk Cu2+ adalah lebih positif, jadi Cu2+ akan dipilih. Okey, maka Cu2+ plus 2i akan menjadi Cu. Saya suka ini sebab nampak tak? Dua setengah bersamaan ini dia macam hampir sama. Ini Cu menjadi Cu2+ plus 2, yang ini macam terbalikkan saja. Okey. Jadi hasil dia adalah Cu iaitu cuprum. Perhatian, cuprum berwarna perang, jadi pepejar perang terenap, ataupun kita boleh kata juga elektrod cuprum di sini dia akan menjadi tebal. Dia akan satu lapisan, perang akan terenap, dia akan menjadi tebal, menebal. Okey, dan ada satu lagi perhatian yang sangat suka juga ditanya dalam SPM, iaitu warna biru larutan cuprum 2 sulfat ini tidak berubah. Okey, jadi tadi saya sudah terangkan Pepsi Blue ini, biru ini disebabkan oleh apa? Betul, Cu2+. Kalau Cu2+ ada, biru ada. Jadi kamu cuba tengok, cikgu, Cu2+ ini menjadi Cu, biru hilang. Tapi tengok sini. Pada masa yang sama, di anode Cu telah menjadi Cu2+. Jadi di sini adalah
biru tak ada. Tapi anode tambah balik biru. Faham tak? Jadi kita boleh buat kesimpulan adalah ataupun jawapan adalah kenapa warna biru dia tidak berubah? Kerana kepekatan ion Cu2+ ini tidak berubah. Kepekatan dia tidak berubah. Okey, kerana kadar pembentukan ion Cu2+ adalah sama dengan kadarnya charge ion Cu2+ di katot. Maka kepekatan ion Cu2+ itu tidak berubah. Jadi warna biru dia tidak berubah juga. Okey, so ini faktor ketiga. Okey, habis 3 faktor. Jadi kita tengok balik di atas. Sebagai kesimpulannya, elektrolisis untuk larutan aqueous. Pertama, murid-murid kena tahu terdapat 4 ion, elektrolisis 4 ion. Tertarik. Kemudian 2 ini kena pilih satu saja. Nak pilih yang mana kena tengok faktor. Kalau larutan itu pekat, dia ambil G, B, I. Kalau elektrod yang digunakan adalah cuprum dengan argentum, maka itu lagi senanglah. Tengok nota saya. Kalau di anode, Cu akan menjadi Cu2+. Dan di katot, Cu2+ plus 2I menjadi Cu. Okey, ini tengok balik nota lah. Cuma saya nak buat kesimpulan, terdapat 3 faktor yang murid-murid kena tahu. Okey, so ini pening sikit. Kalau kena buat latihan sikit lah. Tengok latihan. Dan cuma cadangan cikgu, setiap kali bila elektrolisis, mesti buat jadual. Anode, katot, mesti macam ni. 4. Anode, katot, tertarik. Kemudian pilih satu dengan charge. Dan pekat G, B, I. Boleh? Pekat G, B, I. Okay, macam ni. Okey, itu saja untuk perbincangan sel elektrolisis subtopik C, elektrolisis larutan aqueous. Sekian, terima kasih. Bye.